see my fate, the world and its circular ways. There is no break, no fiery sun allowed to fade. It takes over you. There is no wait. I'm undressed as a butterfly, a static state. Gravity about to break. It takes over you and everything you do. It takes over you and everything you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, kita ke udara sekali lagi. Assalamualaikum semua. Semua Ada sihat. bekas kadal. Rado biasa. Radio biasa itu dia. Sihat ke semua? Harap-harap semua sihat belaka lah. Harap semua sihat Sekarang cuaca pun dah makin sejuk balik sebenarnya. Sebab minggu lepas saya ingat lagi keluar pakai t-shirt je selapis t-shirt. Saya dengan bersama lah, dengan t-shirt sweater je. je. Sekarang ni Pagi kalau ni keluar angin kuat sejuk. Kuat, sangat kuat. Kalau gerak memang sangat kuat angin dia. Tadi Yang buat sejuk tu angin sebenarnya. Ya betul. Bukan cuaca, angin pun buat sejuk. Jadi apa update? Update. Update. Apa yang best apa yang best, apa yang berlaku pada minggu ni? Kami pun tengah sibuk bagi exam kan. Betul. Sampai tak terbaca, tak update diri tak terbaca aktualiti dan sebagainya kat luar sana. Apa yang sangat hangat diperkatakan sekarang? Hangat dibutakan radar lah. Radar tu memang sentiasa hangat. Apa berita lah. DJ Arif dah kerja sikit. Apa berita menarik? Saya pun tak tahulah. Tapi tengah menunggulah. Rasanya PRU 13 tak lama lagi. Tiba-tiba tema saya politik cakap kedai kopi pula. Tak apalah. Kita teruslah ke tema. Nanti aktualiti tu kita cerita lain. Terus ke tema kita pada minggu ni. Apa tema kita pada minggu ni? DJ Azizi macam biasa. Okay. Malam ni buat lain sikit Cuba DJ Arif pula yang cerita sikit apa kita punya tema, apa yang kita akan berbincang pada malam ni. Boleh. Silakan DJ Arif pula kasih chance saya je macam untuk explain apa ni poster kan. DJ Arif pula. Okey, kalau kita tengok pada poster, dia ada tulis kerana dirimu begitu berharga ya. Kerana dirimu begitu berharga. Saya bukan. Bukan. Bukan saya. Okay, bukan tak berharga, tapi bukan ditujukan kepada DJ Azizi lah. Yang ditujukan pada maksudnya tema kita pada malam ini ditujukan kepada wanita-wanita Islam. Itulah saya kata kerana dirimu begitu berharga. Begitu berharga macam iklan lah. Ada iklan. Pada pendengar muslimah di luar sana, tolonglah rasa diri berharga sekarang ni kan. Bukan tolonglah, rasalah. Rasalah kan. Sebab yalah, kita akan cerita apa ni, kenapa wanita sangat berharga. Lebih-lebih lagi di dalam Islam. Yes. Jadi tema kita pada malam ini adalah wanita dan Islam sebenarnya. Wanita dan Islam. Betul. Okey. Jadi untuk kita mulakan, kita bagi intro sikit. Intro sikit. Macam mana kedudukan wanita tu sebenarnya sebelum Islam datang? Cerita sikit. Kalau tengok sejarah, banyak sejarah terus sirah, tengok sebelum Islam datang, wanita dipandang hina. Wanita macam dia punya martabat dia dianggap sangat rendah. Sangat rendah. Lepas tu anak perempuan dibunuh, ditakutkan dan diaibkan semualah. Macam rasanya kalau orang dulu dia kata kalau macam dapat anak perempuan tu macam membawa something yang tak baik Apa panggil? Macam apa ni? Mau aib sial. Buat sial atau buat celaka semualah ada. Tapi itu tapi datang Islam apa dia Arif? Apa yang ada perbaharuan
baharu pada kan. dunia Islam wanita. Setelah kita supaya kita tahu Islam datang dengan dan Islam memartabatkan wanita. Betul. Jadi contoh macam mana Islam memartabatkan wanita. Allah menurunkan perintah untuk memelihara hak wanita. Fasah, harta sepencarian, nafkah dan sebagainya lah. Semua Lepas tu kita akan cerita lah pelik. Tapi memang Islam datang dengan memartabatkan wanita untuk kan. meninggikan darjat wanita sebenarnya. Kalau kita tengok balik pun cerita yang dulu lah, waktu zaman Rasulullah kan, kita berendahnya martabat wanita kan waktu tu kan. Yang kita tahu, yang kita kata tadi, anak perempuan dibunuh tu, contoh yang kita pernah dengar ialah daripada Sayyidina Umar sendiri lah kan. Sebelum dia masuk Islam, semasa di zaman jahiliah, beliau telah menanam anak perempuannya sebab hidup sebab merasakan sangat hina lah kan. Sebab dia beliau mengharapkan anak lelaki untuk meneruskan dia punya macam penerusan keluarga lah orang kata lah kan. Tapi dapat anak perempuan. Itu dia benar. Sekarang ni pun tengok kan, kalau kat dunia sekarang ni kan, kalau kita tengok ramai yang berkatakan bahawa wanita Islam ditindas lah. Sebenarnya tidak tepat lah. Memang 100% tidak tepat lah. Sebab dia orang ni tengok benda yang kat negara Arab Saudi, dia nampak macam wanita tidak dapat kebebasan semua kan. Dia nampak dia punya skop tu kecil je tengok tu. Dekat wanita ditindas dalam Islam lah, semua tu tidak benar sebenarnya. So sekarang ada mindset orang barat yang menyatakan, atau satu masyarakat dunia lah, yang mengatakan bahawa wanita ditindas dalam Islam. Macam Al-Quran menyuruh menindas wanita, padahal tidak tepat. Padahal Al-Quran menyuruh kita menjaga wanita. Orang kata wanita tu tulang rusuk Tulang rusuk kiri. Yes. Bila nak cari? Alamat lagi lah. Tulang rusuk saya banyak lagi ni nanti lah. Boy, mana ada? Ada tulang rusuk tu tersembunyi dalam. Iyalah. Okey lah DJ Arif. Okey, kita akan cerita tentang kedudukan wanita. Betapa istimewanya kedudukan wanita dalam Islam. Bagi satu proof yang istimewa. Salah satunya adalah hadis Rasulullah sendiri. Hadisnya berbunyi, apabila seorang wanita solat 5 waktu, puasa sebulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam syurga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad. Masuk pintu mana satu pun anda sukai. Buat itu lah. Solat 5 waktu cukup. Puasa sebulan cukup. Ramadan lah. Lepas tu jaga kemaluan. Lepas tu taat kepada Nabi. Lepas tu Allah kata masuklah pi mana-mana masuk syurga kau mana-mana pintu pun kau nak. Mana-mana pintu. Mana ada tulis itu untuk lelaki kan. Kata kalau seorang lelaki tu tak ada lagi kan. Ada kelebihan kepada wanita di sini. Setiap orang ada kelebihan setiap kaum, setiap apa ni kata apa gender. Gender bahasa Melayu apa? Gender bahasa Melayu. Jantina, yes. Ada kelebihan. Ya, benar. Kita kena hargai. Yes. Okey. Dan kita ada juga orang juga pada keistimewaan. Dia kata istimewanya orang wanita. Yes. Orang pertama yang sambut dakwah Islam Rasulullah adalah isteri baginda sendiri, iaitu Siti Khadijah. Tulang rusuk Rasulullah sendiri. Tulang rusuk dia kan. Tulang rusuk kiri. Tulang rusuk kiri layalah. Boleh. Dan orang pertama yang mati syahid juga bukan seorang wanita, iaitu Sumayyah. Sumayyah. Itu dah orang pertama yang mati syahid adalah seorang wanita. Ya, sweet lah. Betapa istimewa yang wanita kan. Istimewa. Dan kita juga selalu dengar pasal satu wali hebat. Yang kita nyanyi kan, yang Rabi'atul Adawiyah kan. Tarik. Tamak cukup dah. Ya, seorang wali hebat yang kita duk cerita, duk nyanyi-nyanyi tu kan, buat lagu kan. Ada tak Rabi'atul Adawiyah? Sumayyah pun ada lagu dia. Sumayyah memanglah. Saya tak nyanyilah, saya punya suara agak sedap. Agak Kekubangan. Kekubangan. Yalah, boleh. Itu saya punya istilah. Tapi macam tu kan. So sangat dalam Islam memang sangat martabatkan lah wanita. Lagu pun ada, lagu nasyid semua. Sumayyah apa tadi? Yang apa Rabi ada. Ya sila. Ada semua ada lah.
Okey, kita tahu wanita hebat. Bukan saja wujud pada zaman Nabi sahaja, tapi sekarang pun banyak. Banyak kita boleh jadikan role model lah. Contohnya. Contoh sebut sikit. Contohnya Profesor Halina Siraj. Siapa dia sebenarnya? Cuba DJ Arif terangkan. Bolehlah Google. Profesor Halina Siraj. Hebat orangnya. Dan kita juga Dan seorang wanita lagi, Wardina Safia. Yang dulunya pelakon. Dia sekarang ni telah membuat satu transformasi hebat orang kata tasul sikit di situ. Tersasul. Sekarang beliau pun dah berkejaya hebat kan. Dengan same time seorang isteri, lepas tu seorang ibu kan. Lepas tu perlu mendidik anak-anak kan. Ad-din Islam tu sendiri. Itu banyaknya kerja lah seorang wanita ni. Lepas tu lah hebatnya seorang wanita bukan senang kan. Kena hargai usaha penaklah seorang wanita dalam hidup seharian. Dan kalau kita cakap balik pasal kebebasan kan, kebebasan wanita dan Islam kan, macam yang DJ Azizi cakap tadi, sebenarnya kebebasan tu adalah bergantung pada orang sendiri kan. Tapi kalau kita tengok kebebasan bagi orang yang tak menjaga, orang kata orang yang kata memakai hijab dan sebagainya tu menindas kebebasan seorang wanita kan. Dia tengok balik perempuan yang pakai baju singkat-singkat, yang mengikut fashion dan sebagainya. Sarung nangka. Sarung nangka. Maaf. Boleh kan. Mereka yang macam tu, yang nak kena ikut fashion, nak kena make up tebal dan sebagainya, sebenarnya mereka yang ditindas ataupun menindas diri sendiri. Bukanlah. Sebenarnya mereka ditindas oleh fashion, ditindas oleh make up macam serangan pemikiran. Ya, betul. Cuma macam kalau nak keluar, tak boleh aku kena pakai make up tebal. Tak boleh aku kena pakai baju macam ni kan. Fashion baru keluar, aku nak kena pakai macam ni. Sebenarnya mereka yang terkongkong oleh pemikiran mereka sendiri, terkongkong oleh anasi luar yang datang dan memberangkap mereka. Mereka tidak bebas. Sebenarnya tak bebasnya. Macam aku bebas kan keluar pakai skirt singkat kan, padahal mereka ditindas. Tak bebas dari segi pemikiran kan. Dia kena ikut flow. Kira macam kalau flow macam ni, dia ikut ni. Kira dia flow ikut flow. Kira tak bebas lah tu kan. Kalau kita tengok wanita Islam sendiri kan, senang je. Hijab warna hitam kan, basuh-basuh bersih keluar, dah tertutup. Orang pun tak kata apa. Tak ada lah nak asal risau diikut orang ke, nak rasa nak dirogol kan. Dapat tumpuan banyak daripada lelaki ke. Maksudnya itu lebih merdeka. Mereka lebih tenang dan lebih bebas sebenarnya. Dan juga wanita boleh pakai cantik sebenarnya, tapi dalam rumah nak cantik mana pun, nak make up tebal macam mana pun kan, berapa lapis, berapa semua boleh. Ada depan suami tercinta, depan anak-anak tersayang, semua boleh. Tapi dalam rumah lah. Ada untuk anak tersayang make up untuk anak-anak. Nampak mama cantik ada. Mama cantik itulah orang kata. Okey. Boleh. Dah cakap panjang-panjang rasanya. Okey, kita bagi quotes lah terakhir. Quotes sebelum bukan terakhir, sebelum kita mainkan lagu. Yes. Ada satu quote ni. Tangan yang menghayun buaian mampu menggoncang dunia. Tangan mengancam. Kita tengok maksudnya pendidikan kan, ataupun tarbiyah. Tarbiyah tu maksudnya pendidikan dalam bahasa Arab. Pendidikan masyarakat tu sebenarnya bermula daripada rumah sendiri. Yes. Cuba kita fikir kalau seorang ibu tak menjaga anak daripada kecil, tak mendidik anaknya dengan baik daripada kecil lagi, akan adakah kita seorang yang berwibawa kan, seorang pemimpin yang hebat. Pemimpin yang hebat-hebat semua kat sekarang ni semua bermula daripada seorang ibu yang pandai mendidik anaknya. Kan? Beri kasih sayang semua lengkap lah. Datang daripada seorang ibu yang hebat lah. Maksudnya masyarakat yang hebat, ataupun masyarakat yang hebat dan menjadikan negara yang hebat, yang kemudian menjadi satu empire yang hebat, bermula daripada seorang wanita yang hebat. Yes. Semua berasal pada wanita. Semua thanks to wanita. Tangan yang menghayung buaian mampu. Buaian boleh kan. Mampu menggoncang dunia. Jadi kita akan pas kepada dedikasi lagu lah. Yes, lagu. So
Dedikasi lagu yang pertama daripada siapa dia Jared? Dedikasi lagu yang pertama datang daripada seorang, tak tahu lelaki ke perempuan sebab nama dia pelik. Apa tu? Nama dia Coral. Oh, Coral? Di mana tu? Coral. Oh yes, Coral. Coral yang berasal dari Besançon. Tak tahulah ni French ke apa kan. Tiba-tiba nama Coral kan. Dan ditujukan kepada Bee Gees. Bee Gees ke Biggies? Entah, tak tahu Bee apa. Biggies. Bee Tak lah Gees pun Biggies boleh. ke? B-E-E-G-E-E apostrophe S. Apostrophe S. Bee Gees. Bee Ada Gees. S kat belakang. Tu yang Bee Gees ni semua pun yang berada di Nice, Marseille, Rouen dan Besançon. Saya rasa ni dia orang punya bash kot, nama bash dia orang. Bee Gees ke Biggies kan. Okay, tu dengan dia punya ucapan saya apa dia Jared. Dan ucapan daripada Coral kepada Bee Gees ni, mungkin kisah kita tidak sama dengan wanita mulia ini, tapi kita punya satu matlamat. Maksudnya perempuan lah. Minta maaf lah, tak tahu jantina kan. Mungkin kisah kita tidak sama dengan wanita mulia ini, tapi kita punya satu matlamat dan sekarang kitalah yang akan mencorakkan kisah baru. Yes. InsyaAllah lah mereka ni lah akan menjadi seorang ibu yang hebat. Yes, ibu yang hebat. Wanita yang hebat, semua yang hebat. Ibu yang hebat yang akan mengguncangkan dunia kan. Yes. InsyaAllah. Jadi lagu pilihannya ternyatalah Sumayyah. Jadi marilah kita mainkan Rada bukan sekarang. Radu biasa, kita dengarkan Sumayyah. Selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan tetapi hatimu milik Tuhan. Kau hanya menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasin, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga. Walau terpaksa mengubah nyawa, lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada berbayar. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darah
Okey itu tadi Semayang. Benar. Okay, benar juga benar. Okey. Itulah lagu Semayang kan. Dia cerita tentang bukan wanita pertama, orang pertama yang mati syahid dalam Islam. Saya pun pernah tengok cerita cerita yang tu Omar The Series. Omar The Series tu kan. Dia tunjuk macam mana Sumayyah dibunuh kan. Tarik kan. Dan disiksa depan anak dia sendiri kan. Dua-dua kejam. Dicucuk dengan tombak kan. Sakit lah. Tapi Allah balaskan segala penderitaan yang dialami Uthman insya-Allah dengan syurga kekal abadi insya-Allah. Itu dia. Sekarang kita akan masuk tentang bercakap tentang tanggungjawab seorang wanita. Apa tanggungjawab seorang wanita? Okey, kalau aku tengok kan. Ya, pasti lelaki dilahirkan sebagai pemimpin. Pemimpin rumah ke, pemimpin keluarga ke, pemimpin sebagai sama, pemimpin negara ke, pemimpin masyarakat semualah. Tetapi wanita pun kalau tengok kan, peranan dia pun sangat besar lah. Sangat besar dengan seorang lelaki. Peranan dia lah untuk menyeport support ataupun memberi apa cakap Selaya tapi support lah, menyeport lah. Contohnya apa dia? Contoh yang boleh kita nampak secara detail, secara macam konkret. Kalau kita tunjuk, kita tunjuk lah. Kalau kita tengok balik kan, lepas daripada Rasulullah SAW dapat orang panggil apa dah? Wahyu pertama. Waktu sedang berada di Gua Hira kan. Kan Jibril peluk Rasulullah kan. Peluk Rasulullah betul suruh Iqra kan. Iqra baca kan. Padahal Nabi Muhammad tak hati baca pun kan. Lepas tu Nabi Muhammad pun terketak-ketak lah. Cuba kalau kita jumpa hantu kan, tengah duduk dalam tandas kan, tiba-tiba hantu mengangkat keluar ke tandas kan. Kita duduk kat cermin kan, tu hantu mengangkat keluar tandas kan. Tu mana cuak. Betul dia Nabi hantu tu peluk pula macam peluk lah kita. Lepas tu suruh baca lah. Biasanya kalau nak tengok hantu orang lari kan. Kita kalau tengok cerita kan, ada orang lari kan. Boleh lari, ni tak boleh lari. Tak boleh lari. Peluk kita kena baca dulu baru boleh balik kan. Lepas tu kita mestilah terketak-ketak kan. Nabi Muhammad jumpa Jibril kan. Jibril tunjuk malaikat Jibril tunjuk dia punya bentuk sebenar kan. Peluk Nabi Muhammad, mesti dia takut kan. Balik-balik terketak-ketak. Duduk balik rumah, lepas tu Khadijah tanya kan, kata kenapa ni kan. Tu Khadijah yang menenangkan Rasulullah lah. Masa Rasulullah dah terjumpa kan Jibril kan, tengah terketak-ketak tu kan. Nabi Siti Khadijah selimut kan kata. Lepas tu kalau kita tengok lepas tu memang dakwah Rasulullah tu waktu Nabi Muhammad kan, Rasulullah berdakwah sebenarnya kan. Siti Khadijah memang antara orang yang banyak banyak support lah kan, sebagai seorang isteri kan. Memanglah betul. Jadi dia bagi tanggungjawab. Kalau kita tanggungjawab seorang wanita, kalau kita kata seorang lelaki kan di dalam satu keluarga tu kan, dia ketua keluarga kan. Ketua keluarga, dia kena cari nafkah dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok tanggungjawab seorang wanita tu sendiri lagilah besar kan. Dia nak kena support suami dia kan. Suami ni kadang-kadang balik rumah tension dan sebagainya kan. Dia kena tenangkan isteri yang kena educate anak-anak dia juga. Anak lagi nak kena educate. Lepas tu nak kena jaga rumah hari pun semua kan. Bukan senang ke rumah, nampak macam bahas apa ni, kalau kembali rumah kan. Kembali rumah sebenarnya bukan senang sebenarnya. Siapa yang dah yang sekarang tinggal seorang ni kan, kalau tinggal serumah pun nak dapat rasa macam bukan senang sebenarnya. Kemas rumah ni kan, masuk dengan mangkuk semua macam bukan senang segi macam penat sebenarnya. Dan ibu kita ataupun wanita-wanita semua buat setiap hari. Benda tu dia buat setiap hari, rutin dia kan. Tak boleh bertahan kan. Ada wanita bekerja kan, boleh balancekan. Itulah yang kita cakap kan. Kalau kita tengok bukan senang kan nak memainkan peranan sebagai seorang wanita kan. Bekerja, lelaki juga bekerja kan, perempuan pun bekerja. Lepas tu balik rumah, dia dah habis kerja dia, contoh sebagai seorang guru kan. Habisnya peranan dia sebagai seorang guru, waktu dia kat sekolah, balik rumah peranan sebagai seorang isteri pula, sebagai seorang ibu pula kan. Hidup secara berterusan, di punya circle secara berterusan. Kerja kan, lepas tu kat rumah pula, layan suami, semua layan anak-anak semua. Sampai malam, sampai pagi esok dia rutin lah, bersepu-sepu kan. Dia punya repeat dan dia punya masa setelah sepenuh, rasa occupied
dengan apa nak didik anak dia. Semualah kira macam sangat jangan hargai lah. Hargai kita punya ibu kita, wanita luasan. Okey, tadi kita dah cakap tentang tanggungjawab seorang wanita kan, yang kita bagi contoh-contoh kan. Sekarang ni kita tengok pula cabaran menjadi seorang wanita. Macam mana cabaran menjadi seorang wanita kan? Cuba sebut sikit, cuba cerita sikit. Cabaran kan, banyak cabaran sebenarnya. Kita tengok banyak cabaran. Semua orang yang dilahirkan di dunia ini semua banyak cabaran sebenarnya. Lelaki wanita kan. Contoh cabaran wanita, cabaran yang dihadapi oleh wanita kan. Contohnya macam kalau kita tengok kat France ni kan. France ni sangat bukan contoh yang baik lah, macam contoh yang sangat jelas. Kalau kat France kan, kalau certain école atau certain sekolah, universiti semua kan, tidak membenarkan para wanita untuk memakai tudung semasa kelas. Salah kan? Salah. Betul. Macam masa pergi kelas terpaksa kena buka tudung. Kalau pakai tudung nanti kena apa ni kata memang tak boleh masuk dan akan dikenakan tindakan tertib lah, tindakan tertib lah. So memang para wanita ni cuma terpaksa untuk mengkorbankan sebab dah hantar belajar kat sini kan. Tak ada cara lain lah. So terpaksa tu buka tudung semua tu kan. Yalah, itu orang bagi apa, suruh tondu lah kan. Suruh tondu kalau kita datang belajar di orang kata apa, lebih-lebih lagi kat negara-negara sekular betul lah. Cabaran sebagai cabaran yang menimpa kan kepada orang-orang yang bernama wanita Muslim ni sangat-sangat tinggi lah kan. Sampai ada yang kata kadang-kadang kat prefecture pun, saya pergi prefecture, dia tunjuk kata gambar perempuan kan. Bila gambar perempuan tu, gambar perempuan pakai tudung, dia bangkah. Yes. Kata apa hal dia ni kan. Tiba-tiba kan. Apa masalah kan. Tapi dia tak faham kena tak buka rambut kan. Dia pun tak bagi tu kan. Itulah satu masalah kan kalau kita duduk kat apa negara sekular ni. Macam pelik kalau macam IC sendiri pun tak boleh. Macam sekarang ni yang paling penting dia rupa muka kan. Kalau macam rambut ke apa tu tak kisah sangat. Sebab orang kata diorang yang paling penting ialah muka. Sebab orang kata kalau ada je muka ni kan, boleh kalau dia pakai ada misai ke ada janggut kan, dia punya base muka dia akan dapat detect. Faham tak? So macam muka yang penting lah. Rambut semua tak penting. Rambut panjang pendek ke apa tak penting. So paling penting lah muka sebenarnya. Kalau dari segi untuk security kan, memang muka yang penting. So sekarang saya tak faham kenapa kalau kat France kan, atau negara lain kan, dan dia nak orang yang faham, kat negara France kan, dia kalau boleh kena apa namanya tag new. Kalau dia macam tak boleh pakai apa-apa lah. Topi tak boleh, semua tak boleh lah. Ataupun tudung tak boleh lah. So macam saya tak faham kenapa sebenarnya. Kalau ikut scientificnya, ikut undang-undang semua lah. So macam saya tak faham sebenarnya. Saya tak faham macam mana kan. Kalau kita tengok daripada apa, daripada side lain, mungkin kita boleh kata boleh bagi negara yang banyak tak suka kan, dia kata apa, macam France ni dulu pernah keluar law yang mengharamkan hijab kan, yang ban hijab kan, yang tak boleh kan nampak orang-orang kat tepi jalan tu nampak tiba-tiba nampak seorang muslimah pakai hijab hitam kan, yang menutup muka dan sebagainya kan. Bagi mereka tak boleh kan, mereka nak ban dan sebagainya kan. Dan kita boleh nampak satu side di mana memang mereka ingin menindas lah. Mereka sebenarnya yang menindas kan. Mereka sebenarnya ingin menindas. Walaupun dia kata kan apa ni, liberté, apa ni, égalité, kan. Tapi sebenarnya tak betul kan. Tak betul. Mereka kata perempuan Islam ditindas kan, padahal mereka yang mengeluarkan undang-undang untuk menindas orang Islam sendiri. Wanita-wanita Islam sendiri tak terasa pun tertindas kan. Betul. Dia orang suka, dia orang yang rela untuk pakai sebenarnya kan. Dan kita banyak lagi cabaran kan sebagai seorang wanita kan. Tadi kita sebut sebagai apa? Ya, terus orang yalah. Bukan. Pedio nak cakap tak tahu. Saya tersasul sikit sebenarnya. Tapi sabar kita. Itu cabaran sebagai seorang wanita yang banyak kan. Kita cakap tadi sebagai seorang ibu, seorang bagian ni kan, nak bahagikan masa, nak buat tugas-tugas dan sebagainya dengan baik. Dan kalau kita cakap pasal kat sini sendiri kan, kat France sendiri kan, sebagai seorang student Islam ni kan, ada juga kawan-kawan perempuan yang pernah cerita kata pernah kena insult waktu tengah jalan kat ni kan.
yang waktu dalam kelas bila orang cakap pasal agama, mula start start kena tindas kan, start kena kutuk-kutuk dengan orang sebagainya kan. Itu faham lah kan. Cikgu kadang-kadang duduk dalam kelas suruh buka tudung kan. Banyak cabaran dan sebagainya untuk sebagai seorang wanita Islam sebenarnya. Pasal diorang semua tu, diorang tu hanya jealous sebenarnya. Diorang macam dengki lah. Memang diorang hanya dengki sebenarnya. Ataupun entah, diorang dengki lah. Rasa diorang dengki. Okay lah. Yalah, okey lah. So kita dah pernah cakap pasal cabaran wanita kan. Okay, kita teruskan dengan kita punya dedikasi macam biasa lah. Okey. Kita baca dedikasi kedua pada malam ini. Adalah daripada Zairin. Zairin yang sedang berada di Lyon. Yes, daripada Lyon. Dia tulis di Bandar Lyon. Yang ditujukan buat Nurul Hana Ismail dan Marini Abdul Rahman. Yang sedang berada di Grenoble dan di Besançon. Jadi apa ucapan Zairin ni kepada mereka berdua? Dia kata kan, happy becoming birthday Hana and Soleh boy Mas Ali. Dia kata kan, semoga menjadi isteri dan ibu yang cerdik lagi soleha. Ana Danini. Ana Danini tadi smiley sikit lah. Dengan lagunya apa dia Arif? Lagu pilihan lagu yang ditujukan adalah Isteri Cerdik yang Soleha. Rada bukan sekadar, rada biasa. Rada biasa. Kita dengarkan. Penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah ia istri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Istri jadi yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah ia istri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Pandangan kita diperteguhkan, menjadikan kita tetap pendirian. Ilmu yang diberi dapat disimpan. Kita lupa, dia mengingatkan. Istri jadi yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah ia istri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Nasihat kita dijadikan pakaian, silap kita dia betulkan. Penghibur di waktu kesunyian, terasa ramai bila bersamanya. Dia umpama tongkat si buta, bila tiada satu kehilangan. Dia ibarat simpanan ilmu, semoga kekal untuk diwariskan. Istri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah ia istri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Dia umpama tongkat si buta, bila tiada satu kehilangan. Dia ibarat simpanan ilmu, semoga kekal untuk diwariskan.
tiada satu kehilangan. Dia ibarat simpanan ilmu, semoga kekal untuk diwariskan. Okey, itu tadi kan. Nah, apa ni tu isteri cerdik yang soleha. Nyanyi. Saya pun nak nyanyi juga sikit. Sikit lah saya nyanyi lah. Nyanyi Nak lah. dah lebih. Tak boleh nak tarik lah. Kalau tarik lagi lebih lain nak jadi kan. Nyanyi apa Okey. kan? Tunggu. Okey, apa kita teruskan kita punya topik kita iaitu Wanita dan Islam. Wanita. Dirimu begitu berharga. Dirimu Berharga kan. Dah mula terasa diri berharga wanita Islam di luar sana. Apa kita tambah lagi kan, nak bagi, Yes, nak bagi mereka upskill. berasa lebih berharga kan. Jadi kami ada cerita menarik yang untuk dikongsi kan. Tentang kehebatan wanita negeri kan. Wah, wanita hebat kan. Wanita-wanita yang hebat kan. Cuba cerita sikit. Okey, cerita DJ yang Azizi, pertama kan. Kisah pertama. Ada kisah pertama kan. Ada seorang non muslim dengan ada seorang seorang non muslim dengan seorang yang muslimah. Yang non muslim tanya dia kata, kenapa tak boleh pegang atau sentuh wanita Islam? Lepas tu orang Islam tu pun jawab, do you know Queen Elizabeth? Elizabeth. Like kan, do you know Queen kan? Like no Muslim cakap kan, yes of course. Like kan. Lepas tu orang Islam tu pun kata kan, do you shake hands with her or greet her as you like? Lepas tu no Muslim cakap kan, no, she's a queen. Of course we can't do as we want kan. Betul kan? Orang Islam pun kata kan, well, women in Islam are queens too. Can't touch them as you like, you know. Itu dia Dalam, itu dalam. dia kena kau women Islam is our queens tu kan. So every single woman in the world is queen. So Kalau dia pandai jaga diri sendiri lah. Kalau tengok diri dia sendiri senang yang disentuh dan sebagainya, bukan queen lah. Bukan queen. Jadi bawah lagi lah tu. Jadi kata apa? Wanita Islam di luar sana kan, kalau nak rasa diri dia queen kan, Yes. Janganlah buat diri senang disentuh dan sebagainya. Certain occasion yang kata kan. Certain occasion yang boleh kan. Satu occasion yang boleh tu kan. Lain semua kita we are the queen pula. You are the queen. You are the queen. So appreciate yourself and treat yourself as a queen. Orang kata don't treat yourself as another one yang bukan queen lah, you know. I know. Oh, you know kan. Okay, DJ Arif, kisah yang kedua. Okey, kisah yang Up kedua. lagi Kisah yang kedua yang kat sini dia bagi kan. Ada seorang wanita berkejaya. Kan? Wanita berkejaya ni dia pergi untuk visit affair katanya. Kan? Lepas tu sewaktu visit affair tu ada seorang pemberita Affair ni. tu apa? Affair? Affair, visit affair. Macam business lah, hard business lah. Okay. Lepas tu ada pemberita datang untuk tanya kat dia. Tanya, don't you feel underdressed ataupun tak setaraf ataupun not up to standard ataupun not civilized dengan berpakaian macam gini, macam ni untuk lawatan rasmi kan, yang macam yang dia tengah lawatan rasmi betul dimaksudkan tudung pakai tudung elok dengan pakaian menutup aurat. Bagi kata tak up to standard pakai macam tu kan, untuk pergi satu occasion yang macam lawatan Business rasmi. lah, business staff semua lah. Lepas tu yang wanita muslim ni wanita muslim ni pun berkata, kalau ikut civilization, Yes. and humans before being civilized doesn't wear any clothes. Kan? So don't you think by wearing like me, covered from head to toe, is the peak of civilization? Dia dia kena kata- lagi sekali kena kat ni sekali. Dia kata kalau ikut balik daripada dulu kan, orang tak pakaian kan. Lepas tu kita tengok apa yang, kalau kita tengok lukisan ataupun cerita orang dulu kan, yang zaman gugur semua kan, yang ada carve kan kat gugur tu kan. yang tu orang tu pakai apa? Pakai kulit binatang tutup kat bahagian kemaluan saja kan. Yang kita belajar dulu kan. Lepas tu dengan bila orang panggil apa? Dia punya pemikiran ataupun dia punya dia panggil view
dia punya perspektif. kan macam tahap kepandaian dia kan, intelligence dia makin berkembang kan, makin mengalami evolution kan. Maksudnya makin pandai, makin pandai kan. Kulit ke apa ni? Tak ada lah, makin cotton semua kita kata makin lama makin berbaju lah kita kata kan. Lah, makin tertutup lah. Kan. So maksudnya itulah kata bila kita dah sampai satu dah the peak of civilization, maksudnya patutnya kita tutup lah semua kan. Tertutup, lebih tertutup lah kan. Jadi kenalah di situ kan. Maksudnya orang yang makin lama makin kurang pakaian dia, makin menjadi zaman kurang tok, civilized kan. zaman tok kanduk balik kan, makin turun lah kan. Macam nak ke zaman dulu, zaman batu pula makin kan. tidak civilized lah yang kata. Asalnya saya pernah dengar cerita ni, ada cerita pasal ada satu muslimah ni kan yang menang Nobel Prize. Lepas tu bila dia ditanya soalan yang sama rasanya, and then jawapan yang diberi pun sama juga dia kata kan. Pemenang Nobel Prize yang pertama tak, asalnya banyak lah yang banyak sebenarnya, banyak wanita ke yang menang Nobel Prize kan. So macam tu lah kan. Betul sangat. I mean like this one kisah ni sangat sangat kita tengok kan. Kisah ni kita boleh kita boleh cerita kepada orang lain kan. Sangat penting kan, berharganya seorang wanita tu kan. Walaupun di kalau ada orang yang macam cakap apa yang macam dia kenapa why you disclose semua macam yang tak standard semua kan. Boleh di apa yang dikatakan lah. Lihat power kan. Sebab ni orang pandang tinggi sikit. So nak apa message yang disampaikan sebenarnya di sini adalah kepada wanita Islam di luar sana, janganlah rasa rendah kan. Kadang-kadang datang sini kan, tengok orang putih apa semua kan, pakai ikut fashion kan. Kita ada rasa di lawa dan sebagainya kan. Kita rasa macam kadang-kadang maybe ada terdetik kata pakai macam ni kan, macam Islam ni macam kurang sikit kan, macam orang tak pandang lah kan. Orang kata depress depress kan, depress kan, ditindas dan sebagainya. Oppress ke sebelah kan. Cuba orang bagi reflection balik kan, cuba ponder balik sini kan, cuba ponder balik kan. Kata sebenarnya wanita Islam yang pakai elok-elok, yang tutup aurat elok-elok, itulah wanita yang itulah dah hilang lah. In a nutshell tu. Yang tu macam wanita lah yang wanita Islam lah, wanita yang sedang berada di peak of civilization kan. Patutnya faham kan, kata diri sendiri kan, kata betul ni kan, apa yang aku buat ni kan. Memanglah betul kan, itu pun dah hukum Allah kan. Betul. Allah yang perintahkan kan. Betul. Sebab kita berpakaian kita pula kan. Minta maaf siapa-siapa patutnya seorang wanita dan Islam itu berpakaian untuk orang kata please Allah. Yes, please Allah. Untuk please bukan Allah, please others, please Allah. Kita, kalau kita mula berpakaian untuk please the others, maksudnya kita sedang please syaitan. Yes, please syaitan. Ya, betul lah. Dan kalau kita tengok balik apa tujuan kita hidup di dalam dunia ni, tujuan kita hidup dalam dunia ni untuk mendapat keredaan Allah. Allah. Betul. Jadi konklusinya fikir-fikirlah balik kan. Fikirlah. Patutnya diri tu kita tahu kan, diri seorang muslimah tu sangatlah. Dan jangan sesekali rasa rendah diri dengan pakai tudung. Jangan. Never never kan. Okeylah, kita teruskan dengan dedikasi ketiga. Dedikasi yang ketiga, kita letak 2 dedikasi tu lah kan. Okey. Jadi dedikasi yang datang daripada Asma Abu Samah. Yang berada sekarang berada di mana ni? Di Gronok. Berada di Gronok. Di Gronok. Maksudnya dah sampai di Gronok. Ditujukan buat siapa? Semua yang mengenali kami keluarga. Lepas tu ucapan mereka ucapan dia mereka lah kot kan. Mereka bersekeluarga kan. 3 orang sekeluarga kan. Dari sini kan. Ucapannya alhamdulillah ada radar. Terima kasih. Rasa bahagia. Rasa diriku bahagia. Rasa diriku bahagia. Diri kami Muslimah ke? Itu ayat untuk semua boleh. Ayat alhamdulillah ada radar. Bolehlah nak buat announcement rasmi. Kami sekeluarga sudah kembali ke France untuk sambung PhD. Talha pun buat PhD dah maksudnya. Kami tiba hujung Februari lepas.
Dah tiba hujung Februari lepas. Kami minta maaf jika sebelum ni ramai yang terdiscover secara tak langsung melalui Facebook atau orang lain. Minta maaf juga kerana belum berpeluang menziarahi sesiapa. InsyaAllah akan try, usahakan once dah settle down. Apa-apa pun jemput datang ziarah kami di Grenok. Okey, terima kasih. Okey, lepas tu dedikasi yang kedua adalah daripada dedikasi yang kedua daripada Mardiah. Ya, saudari Mardiah Saudari daripada Mardiah Kuala daripada Lumpur. Mardiah. So macam kenal lah ni kan. Macam kenal cik. Ditujukan buat kawan-kawan di France. Yes. Kan? Jadi Terima kasih. ucapan dia ni sangat-sangat panjang lah. Saya bacakan Baca kan. Assalamualaikum dear sister and brothers. Ya. And comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous me manquez trop. I miss you guys a lot. The reason why I choose this song because when I first heard this song, I love this song so much. A simple song, tapi amat bermakna untuk diri saya sendiri. I'm sure it is the same for you guys too. Anyway, same as the name of this title, Alhamdulillah. Alhamdulillah. I would like to thank Allah for showing me the right way. Alhamdulillah. And I will also love to thank Allah for giving me the opportunity to meet you guys. Alhamdulillah. This is fate or what? This is Allah fate. telah tentukan jodoh kita di Perancis. Ya. Allah telah tentukan jodoh kita di Perancis. A country with full of love. Hihi. Itu kan. Hihi. And then I apologize for not replying most of your messages as I'm quite occupied with my current studies and projects. Je vous aime bien. Gros bisous. Mardi betul dekat ada apa ni, ada smiley senyum. Ya Allah bless all of us and we are one happy family. InsyaAllah. Very nice. Jadi Very kami sweet. berharap, Thank you very much. kami berharap Saudari Maria boleh teruskan. Saudari Maria sentiasa berada di jalan yang betul kan. Yes, Semoga teruskan Allah perjalanan sentiasa di Kuala Lumpur. Okey, jadi lagu yang dedikasikan ialah Alhamdulillah daripada Mahizin. Alhamdulillah Mahizin. Okey, jadi mari kita mainkan. Radar bukan sekadar. Bukan ada biasa. Ada bukan sekadar. Bukan sekadar radu biasa. Dengarkan. Alhamdulillah Mahizin. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah.
Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Itu dah tadi lagu Alhamdulillah daripada Mahizin. Sekarang pun dah pukul 10 kan. Kami pun tak nak tardi lagi. Jadi kita terus beri pesanan lah kepada wanita kan. Yes. Kepada wanita Islam di luar sana, bolehlah contohi tokoh-tokoh wanita kan. Seperti Daripada dulu lagi sampai sekarang kan. Banyak apa tokoh-tokoh wanita yang ada kan. Contohnya macam Siti Khadijah, Yes. Siti Aisyah, Fatimah, lepas tu Asyah, isteri pada Fir'aun yang kita dengar kan. Kita boleh ambil iktibar daripada contoh daripada tokoh-tokoh wanita ni kan. And perlulah sentiasa pelihara diri kan, macam kami cakap tadi kan. Pelihara kelakuan, pelihara pakaian dan adab kan. Sebab seorang wanita solehah, seorang wanita yang solehah adalah bidadari syurga. Seorang wanita tu yang solehah tu kan, bidadari kat syurga pun akan cemburu kepada wanita yang solehah kan. Jadi macam tadi kami cakap tadi, yang pasal queen tu kan, kan queen tu kan. Jadi untuk jadi seorang queen kan, kan diri perlu pelihara diri kan, yang orang nak sentuh pun susah dan sebagainya kan. Jadi apa lagi boleh cakap balik? Dan juga kan kita tengok kan Islam tidak kejam langsung kepada wanita. Yang rasa, yang kalau lah ada yang rasa dirinya depress kan, rasa macam ditindas sedikit kan dengan hukum Islam kan. Dia kena check balik diri kan, ada salah kat mana-mana tu kan. Kan maksudnya maybe diri maybe dah di pemikiran tu dah di macam brainwash oleh fashion dan dunia barat ni kan. Betul. Islam tak pernah pernah tindas wanita kan. Seterusnya kenalah respect dan sayang diri anda. Betul-betul disayang diri anda, hargai diri anda. Only then after kalau anda semua dah sayang diri anda semua, after tu baru orang akan respect dan sayang kat anda. Macam tu kan. Macam sayang diri anda. And then analogi kan. Kaca dan pemata. Wanita ibarat pemata dalam Islam. Wanita pemata dalam Islam, betapa berharganya, betapa sangat pentingnya wanita itu dalam Islam. Ya, benar-benar.
Dan kita pun ada juga pesanan kepada lelaki. Pesanan lelaki mengenai wanita ke macam apa yang kita harus buat kepada wanita. Pada lelaki sana yang tengah dengar tu. Ambil perhatian sikit. Untuk kami juga lah kan. Kami kena juga kan. Kami ni bukan wanita kan. Lelaki, pesanan pada lelaki. Sila tundukkan pandangan kan. Macam orang kata apa? Brothers, lower your gaze. Macam mana? Lower your gaze. Okay. Tundukkan pandangan kan. Sebab lagi-lagi wanita zaman sekarang ni kan, memang cabaran hebat lah orang kata kan. Cabaran hebat kan. Ujian orang panggil. Macam besar ni. Dah lagi kat France kini kan. kan. Betul kat France. Sebab depa tengah apa? Depa punya intelligence kan, civilization depa makin menurun kan. Jadi bahaya kan. Tunduk pandangan kan. Semua cabaran. Hidup. Kalau nak nikmat betul nanti di syurga nanti kan. Di syurga dan berumahlah tangga kata kan. Kalau nak betul. Kalau nak lagi nikmat, berumahlah tangga. Yes. Dia berumahlah tangga. Berumahlah tangga. Okay, terusnya dia. Lepas tu kalau anda seorang anak, suami lelaki, kalau anda seorang anak, layan ibumu dengan baik. Betul. Ibumu dah penat mengandung kita kan selama berapa? 9 bulan tak berlamanya dia kena kendong kita kan ke sini ke sana. Benar. Lepas tu kalau seorang suami kan, treat the wife like a queen. Like a queen man. Like a queen man. Be gentle lah. Tapi janganlah like a queen macam tadi kan, sampai tak mau sentuh semua kan. Sebab lain kan. Memang treat as a queen kan, tapi sebagai seorang suami jugalah kan. Yes, of course. Dan juga kalau seorang ayah, kalau seorang ayah kan, cherish the daughter, kena sayang betul-betul anak perempuan kan. Sebab itu adalah amanat Allah. Dan tu lah kasih pendidikan yang secukupnya pada anak-anak semua, anak-anak wanita, anak-anak perempuan semua kan. Ajar mereka semua pakaian dengan sempurna lah kata kan. Kita kena mengajar dari kecil lah, dari rumah lagi, betul tak? Okay. And then lepas tu kita ada satu quote yang best ni. Dalam English lah pun. When she is a daughter, she opens a door of Jannah for her parents. Bila dia seorang anak perempuan, dia buka pintu syurga kepada ibu bapanya. And when she's a wife, she completes half of the queen, half of the deen of husband. Bila dia seorang isteri, dia melengkapkan separuh daripada agama suami dia. And then when she is a mother, Jannah lies under her feet. Bila wanita ini jadi seorang ibu, syurga terletak di bawah kakinya, tapak kakinya. Syurga terletak di bawah tapak kaki seorang ibu. Yes. If everyone knew the true status of a woman in Islam, even the man would want to be a woman. Syekh Akram Nadawa cakap, kalau semua orang tahu betapa hebat, betapa dia status betapa agak berharganya seorang wanita dalam Islam, nescaya apa dia jari. Nescaya perempuan pun nak jadi wanita. Lelaki pun jadi wanita. Dah boleh perempuan nak jadi wanita kan. Even lelaki pun akan nak jadi wanita. Yes. Girls outside, girls yang kat outside kan, hargailah diri anda. Dan rasa diri anda sangat penting. Yes. Dah rasa berharga sekarang ni. Yes. Harap-harapnya rasalah berharga. Kami pun sepatutnya macam kata apa, topik ni kurang sesuai lah untuk kami yang bincangkan kan. Sebab kami ni yalah kaum lelaki, cakap lelaki boleh, tapi boleh lah kan. Kita buat di sikit kan, cakap apa. Memang kami pandang tinggi lah kan wanita ni kan. Tempat hebat ni mereka kan, status ni pun tinggi kan. Dalam Islam tu sendiri lagi-lagi lah kan. Kita tahu yang Islam meninggikan apa orang panggil apa, nivou. Pangkat atau kedudukan martabat seorang wanita tu kan. Sematkan diri bahawa wanita dan Islam ni sebenarnya pangkat dia sangat tinggi, sangat dipandang mulia, and yang pentingnya lebih-lebih lagi oleh Allah sendirilah. You are the best, best woman in the world.
being Islam kan, being Muslimah. Aduh kata. Okey, insyaAllah kita akan pas kepada segmen seterusnya. Dan sebelum itu kita akan bacalah dedikasi Daripada siapa kali ini pula? Kali ini dedikasi datang daripada Abu Usman. Oh, siapa Abu Usman ni? Abu Usman? Siapa Abu Usman? Nama macam nama kenal. macam pendengar Lepas tu dekat Facebook. datang daripada Gerenuk. Gerenuk pula dah. Gerenuk dulu. Siapa Abu Usman? Ya. Kepada isteri tercinta yang tercinta yang berada kat rumah. Isteri yang tengah ada berumah. Kira kat Gerenuk lah tu, rumah di Gerenuk. Dia pun ada kat rumah ya. Jadi ucapan kepada isteri ni yang tercinta, terima kasih untuk segala-galanya. Oh, sweet. Dengan lagunya yang tajuk yang lagunya yang ini tujukan iaitu lagu daripada Kupratasa, Permata untuk Isteri. Permata untuk Isteri. Sini waktu kecil-kecil ni selalu dengar lagu ni kan. Ya, bagi kita dengarkan. Rada bukan sekadar. Rada biasa Permata untuk Isteri. Kita dengarkan. Satu daerah paling sunyi dalam hati ini untuk kau isi sebagai istri. Untuk kau penuhi dengan kemuliaan seorang wanita, untuk kau beri arti dengan kelembutan, untuk kau hargai dengan kasih sayang. Ku ingin kau jadi wanita mulia yang tahu harga budi dan hati seorang lelaki bernama suami. Kerana kau istri, ku ingin kau mengerti bahwa hidup ini tak semudah yang kita janjikan, yang kita janjikan, kerana kau istriku. Kau penuhi dengan kemuliaan seorang wanita, untuk kau beri arti dengan kelembutan, untuk kau hargai dengan kasih sayang. Ku ingin kau jadi wanita mulia yang tahu harga budi dan hati seorang lelaki bernama suami. Kerana kau istri, ku ingin kau mengerti bahwa hidup ini tak semudah yang kita janjikan, yang kita janjikan, kerana kau istriku.
Okey, itu tadi kan pemata buat isteri. Yang di apa ni? Nukilan. Hasil nukilan Abdul Aziz HM. Puisi sebenarnya. Puisi tu ada lagu lah. Sangat menyentuh lah. Tak apalah, tambah Ingat kita. Ha? Dulu saya kan kecil-kecil tu saya dengar lagu ni macam sedih lah sebenarnya. Macam dah kahwin. Lagu sangat sedih, lagu sangat menyentuh hati kata. Okey, kita Tanpa kita buang masa, kita terus berpilihlah kepada Berita Radar. Berita Radar. Ahli Parlimen Belanda anti-Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Salah seorang bekas ahli Parlimen Belanda yang begitu lantang menegaskan prinsipnya akan anti-Islam telah mengumumkan kepada akhbar tempatan Belanda akan pengislamannya baru-baru ini. Arnold van Doorn yang sebelum ini merupakan ahli parlimen dari parti PVV yang merupakan parti yang agresif menentang imigrasi dan anti-Islam. Beliau telah mengucapkan 2 kalimah syahadah di dalam Twitternya di mana mengejutkan banyak pihak media tempatan dan dunia. Ucapan Twitternya itu telah menimbulkan banyak spekulasi dan debat, di antaranya salah faham akan niat beliau yang mungkin mahu mempermainkan kalimah suci tersebut, dan ada di antaranya yang tidak boleh menerima kenyataan bahawa beliau telah memeluk agama Islam. Temu ramah antara Al Jazeera dan beliau menghuraikan bahawa Arnold telah lama membaca tentang Islam setelah berkomunikasi dengan seorang rakannya, lalu akhirnya mengucap 2 kalimah syahadah di sebuah masjid. Beliau turut merasakan kelegaan setelah memeluk Islam. itu tadi Berita Radar. Informasi yang sangat menarik, sangat best tadi kan. Seorang Seorang ahli parlimen. Ahli parlimen kat Belanda yang anti-Islam akhirnya masuk Islam. Itulah sangat menggembirakan. Itulah kita kata bila kita jumpa kebenaran tentang Islam kan, keajaiban Islam panggilan. Even orang yang anti-Islam kan, yang dah yang kau anti-Islam pun percaya yang dah berikrar katakan anti-Islam selama-lamanya pun kan, memang cayak lah kau tahu kan. Cayak lah, lembik lah kan. Dengan Islam tu adalah agama yang sangat-sangat kan, sangat syumul best sangat. Okey, kita teruskan kita punya segmen seterusnya, iaitu Trivia. Di mana kita akan kongsi random facts daripada A to Z and everything. So, fakta yang pertama. Sila baca. Gajah boleh hidup sehingga usia 70 tahun. Tapi ada yang juga lagi jauh dari itu. Dia boleh hidup sampai lebih 70 tahun lah. Kira pertama lamanya gajah boleh hidup. So, gajah pun 70 tahun kadang-kadang manusia. Kadang manusia pun kadang 24 pun dah sampai ajal. Yalah, so sekarang ni ajal tidak mengenal manusia. Tak mengenal usia apa tau. Okey, yang seterusnya. Okey, fakta yang kedua, nama Muhammad adalah nama yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Juga tempat pertama di Britain menewaskan nama Jack dan Harry. Even di Britain sendiri nama Muhammad yang paling banyak digunakan. Dan memang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Betapa orang meninggikan lah martabat Nabi Muhammad SAW. Orang tahu nama Muhammad tu sendiri nama yang sangat-sangat mulia lah. Dah sangat best. Okey, yang ketiga fakta ketiga iaitu Albania merupakan negara Islam satu-satunya yang terletak di benua Eropah yang di mana 90% pada penduduknya beragama Islam. 90%. Kira banyak kan. Berada di benua Eropah. Lepas tu 90% penduduknya beragama Islam. Albania ya. Tak jauh dengan Slovakia sini. Tak jauh dengan itu. So macam belah pun kata Eropah Barat. Eropah Timur pardon. Dakor. Okey, lepas tu kita tengok
perkataan-perkataan. Ada perkataan yang kita rasa macam English punya perkataan kan. Tapi sebenarnya berasal ataupun diambil daripada bahasa Arab. Contohnya algebra. Algebra kita tahulah kan. Lepas tu zero pun diambil daripada bahasa Arab juga. Cotton pun diambil daripada bahasa Arab. Lepas tu sofa, apa lagi? Rice, candy, saffron, balcony. Bahkan alkohol juga berasal daripada bahasa Arab. Even alkohol kan. Alkohol. Dia alkohol. Cool. Boy. KUHL lah. KUHL. Kalau macam bahasa Arab tak macam mana punya ejaannya, tapi dia tu lah alkohol. Okey, tu dia fakta-fakta yang sangat menarik. Kita boleh renung-renungkan lah kata kan. Okey, kita teruskan dengan kita punya dedikasi yang terakhir. Kita ada 2 dedikasi yang terakhir. Okey. Jadi Yang pertama, dedikasi yang kedua, second last adalah daripada Aminuddin yang sedang berada di Blua. Yang ditujukan buat semua yang bergelar anak di dunia ni. Bergelar anak dunia ni. Jadi ucapan dia, mari berbakti kepada mak, ibu, umi, mam, mother, mère, etc. Mamo. Okay. Umi ni dah sebut dah. Jadi lagu so entendu lah, lagu Your Mother daripada Yusuf Islam. Jadi dedikasi yang seterusnya, yang terakhir daripada Iman yang berada di Moskow, Russia. Kepada kanak-kanak Riang, iaitu Talha dan Ikhwan. Talha dan Ikhwan. Dekat yang berada di Genop dan Lyon. Ikhwan Mujahid dan Talha kan. Dekat kirim salam pada Umi. Dekat tu kan. Umi lah. Talha dan Ikhwan kirim salam kat Umi depa. Dia lagu pilihan lagu kanak-kanak Riang juga. Kanak-kanak Riang juga kan. Lagu Oopsie Daisy daripada Yusuf Islam. Lagu menarik. Lagu kanak-kanak ceria. Boleh dengar. Okey, dengan itu kami akan tutup lah. Kami akan tutup siaran radar pada malam ini dengan lagu 2 dedikasi lagu dan lagu dedikasi tadi. Dan minta maaf kalau ada setiap masalah, kami menghulus 10 jari. Mohon maaf kalau tersilap kata dan tersilap bahasa ke, tersilap fakta ke, anything lah, minta maaf lah sebenarnya. Kami hanya manusia biasa. Dan jadi apa konklusi kata penutupnya, dah rasa berharga belum wanita kadang-kadang? Rasalah berharga kerana dirimu begitu berharga. Nak resume balik pun panjang kan. Memang banyak sangat kan. Nak cerita pasal kehebatan ataupun menarik menjadi seorang wanita. Okay. Jadi apa-apa pun jumpa lagi kan pada minggu depan pada hari yang sama, waktu yang sama. Dan juga kalau siapa yang termiss atau siaran ni ataupun siaran terus before ni, kalau nak dengar balik semua boleh pergi ke YouTube TV Arif untuk dengarkan radar. Semua ada daripada first kami bersiaran sampai sekarang, bolehlah dengar balik kan. Semua in YouTube. Kat YouTube pun ada. So up to you guys kan. And then yang terakhirnya kepada semua student game. Semua student Malaysia ataupun student kat Europe ni, yang ada dekat-dekat ni lah, yang ada di Germany, kat mana lagi, Spain, UK tak ya. UK banyak game dia sendiri. Yang ada kat area sini Morocco kan. Bolehlah cepat-cepat mendaftar untuk Malaysian Games kan. Malaysian Games yang bersong-song games yang akan diadakan pada 27 dan 28 April. Dan attention dan hati apa kata, attention fresh kan. Tarikh penut 27 dan 28. So cepatlah anda segera berdaftar dengan isi borang online dan bayar sini. Okey, dakor dengan itu kami menutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar bukan sekadar radar biasa, kita dengarkan 2 lagu tersebut. The Prophet ﷺ told us that we must obey Allah and His Messenger at all times. But after that, who else did He tell us to listen to and be close to?
Yes, well done. Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who used to feed you and always be with you? When you were sick, stay up all night, holding you tight. That's right, no other. My mother. Who should I take good care of, giving all my love? Who should I think the most of after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hear you before you could talk? Who used to hold you before you could walk? And when you fell, who'd pick you up, clean your cut? No one but your mother. My mother. Who should I stay right close to, listen most to, never say no to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hug you and buy you new clothes, comb your hair and blow your nose? And when you cried, who wiped your tears, knows your fears? Who really cares? My mother. Say Alhamdulillah. Thank you Allah. Thank you Allah for my mother. Upsy daisy, now don't be lazy, it's time to go to the masjid. Wash your face up, let's pick the pace up, it's time to go to the masjid. Help your mother to get your brother, it's time to go to the masjid. It's a wonderful place to go as a family. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. So, upsy daisy, now don't be lazy, it's time to go to the masjid. We'll greet everyone with salam when we're at the masjid. Listen carefully to the imam when we're at the masjid. It's a wonderful place to go, made for you and me. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. So, upsy daisy, now don't be lazy, it's time to go to the masjid. First we'll sit and read Quran when we're at the masjid. Next we pray with everyone when we're at the masjid. It's a wonderful place to go, a wonderful place to be. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there. We'll be standing all together in prayer. We'll meet all our friends when we are there.